Cukup 3 tahun dari berdakwah di Mekah. Dakwah secara diam-diam, pertemuan dibuat secara sulit, tidak terang-terangan. 3 tahun
maka Allah turunkan ayat fasta' bima tu'mar. Wahai Muhammad, hendaklah engkau menzahirkan bima tu'mar, apa yang engkau disuruh. Maksudnya Islam ni kena zahirkan, kena tunjuk, kena kabur orang, kempen besar-besaran. Wa'arid 'anil musyrikin, dan kau hendaklah berpaling daripada orang musyrik. Maknanya jangan peduli apa orang kafir nak kata. 3 tahun senyap-senyapnya jumpa pun tempat rahsia kan. Kalau nak bagi SMS berdolar kan, berrahsia, ada kod-kod rahsia, bercakap pakai bahasa isyarat, itulah lebih kurangnya. Itu 3 tahun tak apa. Masuk tahun yang baru ni cukup cakap juga. Faya'lamu an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna marhalatan jadidatan min marahil da'wati qad bada'at. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami bahawasanya sudah tiba dan sampai masanya Nabi kena mula dengan dakwah yang baru, cara usul dakwah yang baru. Wa anna alaihi salam ayantaqila min tawril israr ila tawril i'lan, dan sampai masanya untuk Nabi berdakwah daripada secara bersembunyi kepada terang-terangan. Fabadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'infadhi ma umira bihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan apa yang Allah arahkan. Wa tafiqa yashku an-nasa ila Allah jahran, dan Nabi mula berdakwah kepada masyarakat di Makkah secara terang-terangan. Ba'da an qada 3 sanawatin wa huwa yad'uhum sirran, lepas Nabi berdakwah selama 3 tahun dalam keadaan senyap-senyap. Falam yad'u mujtama'an, maka Nabi tidak meninggalkan mana-mana masyarakat, kelompok masyarakat, min mujtama'atil Arab, daripada kelompok masyarakat Arab, illa qasadahu, kecuali Nabi akan jumpa, cari cakap, dia jumpa masyarakat-masyarakat yang berada di Mekah. Wala qabilatan min qabailihim, begitu juga kabilah-kabilah Arab Nabi jumpa, Nabi cakap, Nabi cerita pasal Islam. Rasul alaiha, Nabi offer diri Nabi kepada mereka, ini Rasulullah ilaikum khasah wa ila nasi amma, aku ni Rasul yang Allah utuskan kepada kamu secara khusus dan kepada seluruh masyarakat secara umum. Kita punya repotkan dikira bila lepas maghrib. Maghrib kita pun dah dapat repotkan baru. Kan kita lama nanti kan Sya'ban, disebut Sya'ban kan buku amalan repotkan diangkat. Jadi orang tua-tua punya amalan baca Yasin 3 kali. Sebenarnya pun tidak adalah. Jadi baca dia boleh juga, tak apa. Maka beruntunglah orang-orang yang datang kuliah maghrib dan orang yang datang maghrib. Tak tu ada respect macam aku layan
hujan, nanti aku satu hari duduk di kerja. Malam lepak pula kan, maghrib dia lepak kedai mama. Nanti dekat report card dia kan, malaikat tulis report card baru, buku surat baru ni dalam baru ni. Iktikaf kat kedai mama. Tak malu kita. Orang sampai maghrib kau melantak lepak kedai mama. Lepas tu malaikat tulis lagi, dia tulis daripada maghrib sampai ke isyak. Lepak, isyak bobok, sembang, baku, puping sampai isyak. Isyak pula, oh malam dia ada final Piala FA pula dah. Iktikaf lagi, lepas maghrib pula isyak sampai pukul 11 malam. Ya Allah, rugilah hidup kita hari itu. Malu report card. Buku surat pertama dah buruk dah. Jadi kita ni bukan nak kata kita bagus, tidak bagus. Ya? Tapi kalau report kat kita tu cantik betul. Maghrib kan? Maghrib pun buka buku surat baru, malaikat pun tulis. Maghrib, simpulan pergi sembahyang maghrib berjemaah. Duduk dengan bulan maghrib. Tak kisah, duduk tengok. Walaupun tidur, tak apalah, aku tak apa. Bagi cantik report kat kita. Lepas tu last sekali report kan, besoklah asar pula. Sampai ke asar dan dekat maghrib. Itu last sekali layar report card. Dan besok pula balik report card baru maghrib start. Jadi untung sekali puji bagi Allah yang menjadikan kita ni orang yang datang berjemaah dan mampu duduk dalam kuliah. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah SAW yang saya sebutkan tadi dan ajak orang buat baik macam jemaah tabligh buat benda yang bagus ya, tapi kita ingat kita ni bukan hanya jaga bab fadail kelebihan, tapi kita ingat kita kena menambahkan ilmu ya, kita kena berjuang sebagaimana Nabi SAW berjuang. Wa sa'alaha an tu'biyahu wa ta'biyahu. Nabi bukan sekadar offer, bahkan Nabi minta tolong lagi. Tolonglah aku, supportlah perjuangan aku, sponsorlah perjuangan aku. Nabi minta Syekh supaya orang support perjuangan Islam. Dan Nabi SAW buat itu bukan untuk kepentingan dia sendiri, bukan untuk mengenyangkan perutnya, bukan nak mengembungkan poketnya, tapi semata-mata kerana Allah. Sebab Allah ajar kepada Nabi, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan kepada kamu balasan dan juga ucapan terima kasih. Yang penting tolong support Islam, bantu aku. Ya, kalau ada orang nak sekat perjuangan aku ni, korang tolong pertahankan aku. Maka Rasulullah SAW buat kerja macam ni, dan responnya kita akan dengar nanti ya, macam-macam. Dan sekarang ni alhamdulillah masyarakat sedang ada orang yang sendiri offer kan nak tolong buat kerja Islam. Alhamdulillah. Ada seorang ustaz, dia jadi YB sekarang ni kan, tak faham. Dia cerita ada satu kumpulan silat di lupa dia kan. Dia kata YB, oleh kerana YB sekarang dah jadi YB, jadi keselamatan wajib menjaga. Jadi saya di kumpulan kumpulan silat, kami ada ayat ke, tokin ke, nenek ke, cucu ke, moyang ke, tak apa benda aku tak kerti juga, nak berkhidmat untuk YB. Ingat bayar, ingat free, punya nak bayar gaji hampir kan. Oh, nak bayar, tak bayar. Kalau free nak lah kau tolong aku kan, tu bayar. Kalau YB kata apa, terima kasihlah banyak-banyak. Saya masuk perjuangan ini memang dah niat awal-awal untuk mati dalam perjuangan Islam, tak kata apa dari orang kan. Betul. Wa kanat qabailul arabi tajtami'u kulla amin nahwan min syahraini. Adalah kabilah-kabilah Arab ini berhimpun setiap tahun, lebih kurang setiap tahun mereka akan berhimpun selama 2 bulan fi aswaqi Ukazin wa Majannah wa Dzil Majaz. Mereka akan berkumpul dekat 3 tempat ini, Ukaz, Majannah, Dzil Majaz, untuk berniaga tiap-tiap tahun. Wa yatanashaduna al-ash'ara fil mahafil. Mereka akan buat pertandingan sepanjang 2 bulan tu, aktiviti penuh.
Bukan sekadar berniaga, ada expo, ada pertandingan syair, pertandingan nasyid. Yang nasyid sama jahiliah lah. Yatafakharuna bil ma'athiri 'ala al-manabiri, berbangga-bangga dengan kehebatan kabilah masing-masing. Wa ta'zifu lahumul qiyanu bil ma'azifi, dan mereka dihiburkan oleh penyanyi perempuan. Karaoke pun ada. Jadi rupanya karaoke ni dah lama, ya, zaman-zaman jahiliah lagi. Jadi kalau kita pergi ke negeri kahwin, ada karaoke, maknanya itu saki-baki keturunan jahiliah yang masih hidup lagi pada hari ini. Serius aku cakap, kan? Nampak betul kalau pergi orang kahwin ada karaoke. Perempuan pakai tudung lunar, kan? Macam benda tak tudung, nak kata macam tudung saji pun adalah lebih kurang macam tu. Jadi 2 bulan mereka akan berkumpul dekat pasar, berniaga, ada expo, ada pertandingan syair, ada pertandingan nyanyi, ada itu, ada ini. Yashaduna raqs, menari ramai-ramai, wa yashrabuna al-khumur, dan minum arak. Masyarakat yang rosak, serosak-rosaknya. Hatta idza mantahu min mausimin hadha madaw ila al-amakin muqaddasati bi ada'i manasik hajjin. Lepas habis 2 bulan buat maksiat enjoy ni, lepas habis buat maksiat 2 bulan ni, diorang pun bersiap-siap untuk melakukan ibadat haji. Bertaubat lah tu. Bagus juga orang ni. Ya, orang kafir macam lah, kan? Kita enjoy dulu, nanti kita akan bertaubat dekat Mekah. Kita dah cerita banyak kali, ibadat haji ni benda yang diorang warisi daripada Nabi Ibrahim. Dua ni semua jahiliah Melaka, kafir berlaku. Jadi dia orang tahu Allah ada, tapi waktu yang sama dia kata Allah ini ada sekutu-sekutu. Ini masalah akidah dia. Mana tak betul lah. Sebab tu kan bila orang tanya anak masalah Syiah ni, akidah dia macam mana? Syiah ni kalau kita baca betul-betul kitab dia, akidah dia memang bermasalah. Bayangkan kalau dia kata imam-imam mereka yang memiliki dunia wal akhirah. Imam-imam mereka memiliki dunia dan hari akhirat. Itu nak apa tu bagi? Tidak syirik namanya. Fa innahum yu'tuna man sya'u ma sya'u. Mereka boleh memberikan kepada sesiapa yang mereka kehendaki apa-apa yang mereka kehendaki. Kan? Wa innal mauta fi sultatihim, ajal kematian di dalam kekuasaan genggaman mereka. Tak syirik namanya tu. Duk kata Syiah bagus lagi. Gegar betul lah. Benda tak boleh main. Orang Syria pesan dekat anak, kau jangan biarkan Syiah dekat negara kau. Nanti kalau negara kau jadi macam negara aku, baru kau tahu. Kami di Syria silap sebab apa? Kami untuk lama sangat bersangka baik dengan Syiah. Kita tak tahu pasal kita tak kena. Diorang kena, diorang tahu. Benda tu bahaya, benda tu sesat. Kenapa dia bawa masuk Syiah dekat Malaysia? Kau nak Syiah, kau pergilah dekat Iran, bodoh. Kan ni Melayu-Melayu goblok ni. Kau nak sangat Syiah, kau duduk dekat Iran sana. Ya, kau pergi duduk dekat Malaysia, buat apa kau buat Syiah kau? Pernah kau tengok orang ahli sunnah mengembangkan sunnah dekat Iran? Ada? Mana ada? Bahkan ahli sunnah dekat Iran ni teruk ditindas di Al-Ahwaz, ditindas seterus-terusnya. Tapi di kerja Syiah, dia masuk dalam negara Islam, dia pasang golongan dia sikit-sikit, dia buat benda, kan? Dia buat benda kebajikan, buat kerja NGO, kita tak sedar. Jadi dia anak-anak kita, kan? Antara cara dia buat yang paling kita tak sedar jarum dia, menyayangi keluarga Nabi SAW. Siapa tak sayang keluarga Nabi? Kita sayang tak ke keluarga Nabi? Sayang. Tapi dia tumpu tu lah, ya? Ali Fatimah, Hasan, Husain. Yang lain-lain anak Nabi tu apa cerita? Zainab mana? Ruqayyah mana? Ummu Kulsum mana? Isteri Khadijah mana? Sayyidatina Aisyah mana? Itu mana? Orang tak tahu. Kita duk kata, oh ni dia buat keluarga Nabi ni lah. Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Yang lain-lain tu apa? Dia buat dia macam sampai tak bila dia tengok boleh makan, dia pun masuk jarum. Dia pun kata Abu Bakar itu sebenarnya tak betul. Dia boleh orang dia.
Abu Bakar tu tak sepatut jadi khalifah, sepatutnya Ali jadi khalifah. Kita ni pula dah lama dah. Oh lah. Habis. Kalau kau kata oh lah. Habis. Dia pun masuk lagi. Abu Bakar ni dia banyak ubah Al-Quran. Ya ke? Kau tak tahu. Boleh masuk lagi jarum ni. Tak sedar akidah kau rosak, kufur syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kau mengkufurkan para sahabat Nabi tanpa disedari. Jadi benda Syiah ni jangan buat main lah. Ya. Kalau ada orang cuba-cuba nak kata Syiah baik, sepak terus mamat pasti juga. Jangan dah kena macam kat Syiah baru kau nak terhigit-higit nak karun. Tak payah. Ya. Ana ada kata, kalau kau nak sangat ikut Syiah, kau pindah dekat Iran. Lantak kau lah. Kau nak mut'ah ke, kau nak muntah, kau nak terbalik, kau nak terikut, lantak kau lah di sana. Yang kau pergi buat kacau pasal apa? Dekat negara Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak payah tau. Tak payah jauh sangat ke Syiah. Contoh, kita orang Malaysia ni mazhab Syafi'i. Tiba-tiba kita cuba nak buat mazhab Hanafi. Walaupun mazhab Hanafi ni betul, tak ada masalah, memang betul. Akan timbul fitnah juga nanti. Ya. Lagi-lagi kalau masyarakat kampung yang tak tahu betul, lagi pening lagi juga. Orang sembahyang subuh ada kunut, tiba-tiba buat tak kunut. Benda tu taklah besar mana pun, tapi dia kena masyarakat tak reti, tak belajar. Jadi fitnah benda tu. Itu mazhab Hanafi, muhtabar yang betul. Ini pula Syiah yang akidahnya merosak, menyesatkan. Okey. Jadi tuan-tuan, apa yang kita buat Syiah tanya? Juga. Jadi orang-orang tu nak kabur sesat tadi tu. Dia nak kabur kesesatan ni. Macam mana orang Quraisy zaman dulu, dia orang sesat. Dia buat juga ibadat haji, tapi ibadat haji yang tak apa-apa, ditumpuk tambah dan sebagainya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtanimu fursata dhalika al-mawsim al-kabir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu peluang yang amat besar ini untuk bertemu dengan segenap segi masyarakat Arab ketika itu untuk Nabi berdakwah. Fayas'alu 'anil qaba'ili qabilatan. Nabi jumpa setiap kabilah, satu kabilah jumpa, cakap, sembang, perkenalkan diri, kempen untuk Islam. Wa ya'ridu 'alaihim da'watahu wa yadhkur lahum khizlana qaumihi lahu. Nabi cerita pasal dakwahnya dan Nabi mengadu kepada masyarakat kabilah masa itu tentang bagaimana orang Mekah tolak Nabi, orang Mekah hina Nabi. Wa yas'aluhum ayyuhu wa yansuruhu. Dan Nabi minta supaya orang tolonglah bagi protection, perlindungan kepada Nabi. Bantulah aku untuk aku menyampaikan risalah Tuhanku. Dan Nabi memberi janji, kalau korang tolong aku, Allah akan berikan syurga kepada kamu. Apa respon masyarakat yang Nabi beri dakwah? Fakana ba'duhum yu'zihi bilisanihi. Ada di antara mereka yang menyakiti Nabi dengan lidah mereka, wa yasgharu minhu wa yastahzi'u bihi, dan mempersedih-sedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata, apa pasal pula kau jadi Nabi? Kau SPM dapat berapa? Dia tanya pula lah SPM mana, ada SPM dapat tu kan? Kau pandai baca ke tidak? Cuba kau baca ni ha? Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kerti baca. Ada kau baca kau tak kerti? Apa pasal pula kau jadi Nabi? Macamlah tak ada orang lain. Kau tengok, tak kata apalah Nabi, senyap baca. Wa ba'duhum yuzihi biyadihi wa yarmihi bil hijarah. Ada pula orang yang membaling Nabi dengan batu. Wa ba'duhum, macam-macam lagi lah. Beramai orang maki, kutuk, beli, baling dengan batu. Ala berabat. Bayang manusia yang amat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat oleh masyarakat zaman tu macam tak ada harga, sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada juga respon yang baik, ya. Wa ba'duhu yarudduhu raddan fihi syai'un min ar-rifqi wa hum qalil. Sedikit sangat, minoriti sangat yang bagi respon yang baik. Okey, kita dengar. Okey, minta maaf ya Muhammad, kita dah sibuklah, lain kali boleh tak? Okeylah cakap macam tu. Okeylah Muhammad, nanti kita orang fikir, kita balik, kita bincang, kita fikir nak tiba ke tak. Macam tu okey lagi lah.
Wa ala ragmi min dzalika, meskipun Nabi menghadapi tentangan, kana la yamallu, Nabi tak pernah rasa jenuh, wala yakallu, tak putus asa, wala yaftur, dan tak putus semangat, tak buat kedista. Jadi ini antara cabaran yang Nabi lalui, yang kita sebagai umat Nabi ni kena sabarlah, ya. Jangan korang marah sikit, korang kumpul sikit, kita pun dah malas nak mengajar, malas ngajar, duduk rumah dah, yang boleh bisa. Tak betul. Saya bukanlah biasa pernah lah kan, lepas khutbah orang jumpa tak puas hati. Apa ustaz khutbah macam ni ustaz? Saya terganggu tu tak usung khutbah ustaz. Saya tak selesa langsung dengan khutbah ustaz. Ustaz marah je. Alhamdulillah lah, kan daripada kau tidur dengan khutbah aku, kalau kau terganggu tu kita bagus tu. Maknanya dia kata geram yang tak puas hati lah. Cantik lah tu. Ada orang memang khutbah aku cakap, saya tak setuju ustaz khutbah macam ni kan. Nak dia bercakap, kalau tak setuju kau khutbah sendiri lah. Kalau nak cakap kau ngajar kan, dia malas lah. Orang awam ni gitulah kan. Kita suka je. Bila orang marah aku khutbah, aku suka je. Pasal dia tak belajar hadis Nabi. Dia tak belajar Nabi tu khutbah macam mana. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qataba marrat aynahu washtadda ghadabuhu faka'annama munzilu jayshin yaqulu sabbahakum wa masakum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau khutbah, sifat khutbah Nabi macam mana? Ishtadda ghadabuhu. Ishtadda di mana tersangat-sangat tinggi kemarahannya. Ghadabun, marah. Kan kalau kita kata adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdabu, Nabi bila berkhutbah marah. Okey dah makna tu. Tapi tak, ishtadda ghadabu, tersangat tinggi kemarahannya. Makna Nabi kalau khutbah ni orang kata panggil rakan macam tu. Apa macam tu? Urat-urat ni macam tu, incredible hak Nabi Muhammad. Itu betul-betul, itu baru khutbah. Ishtadda ghadabuhu, ihmarat aynahu, merah mata Nabi ni, tekan suara ni, merah mata Nabi ni. Baru betul. Kita diajar baca khutbah. Ittaqullah. Tidak Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk khutbah hari ini, manfaatkan sempena cuti sekolah. Sempena cuti sekolah yang berlangsung 2 minggu ini, marilah sama-sama kita sebagai ibu bapa membawa anak-anak kita berjalan-jalan, makan-makan, jalan-jalan cari makan di tempat-tempat peranginan sama ada di dalam dan di luar negara yang telah disediakan oleh kerajaan kita. Macam bangga kecil kan? Dan hendaklah tuan-tuan dulu hati-hati memandu di jalan raya. Jangan melebihi had yang dibenarkan, kerana kemungkinan akan ditangkap oleh kamera ni. Aduh, rasa nak menangis. Tolonglah, tolonglah khutbah macam ni. Contohnya kan, tension betul. Aduh, sabar je lah lagu. Khutbah ni untuk bagi semangat, untuk bagi orang sedar, jangan bagi orang tidur. Lebih-lebih lagi kita dah akhir zaman dah dekat kiamat. Banyak isu akhir zaman ni. Cuba kejutkan masyarakat dengan isu ni. Tak. Baca khutbah pakai tag, doa pun pakai tag. Aduh, bengang betul aku. Doa ni share, benda yang keluar daripada hati kau tu tak. Apa yang kau doa pada Allah ni yang keluar daripada hati kau. Kalau kau pakai tag, aku rasa tak mampu. Doa pakai tag ni benda kau baca, kau tak menghayati. Yang keluar daripada hati kau, yang kau amalkan hari-hari tu apa. Itu tak kira lah. Hatta contoh, ustaz aku hafal doa makan ni, Allahumma barik lana fima. Tak ada masalah kan? Maknanya bagus, ya Allah berkatkan aku daripada apa yang kau beri rezeki kepada aku. Wa qina azabannar, doakan aku pada azab aku. Salah apa doa macam tu? Pelik sangat. Cuba saya buat doa macam tu kan, kau masa kau khutbah. Besok kata, konten ni demam ke apa? Tak cukup makan dah kau konten. Angah kau tak cukup makan. Kau tak faham. Jadi Nabi SAW tak putus asa. Saya nak cerita tadi sebab ada orang marah aku khutbah overload. Sebab
selesai terganggu. Saya rasa bukan saya seorang, ramai jemaah terganggu. Yang ramai tu yang ada satu tu kan juga tengok ramai terganggu kan. Boleh buat perkara random, jangan bagi khutbah, itu je. Sallallahu alaihi wasallam. Wa fi mawsimi hadhihi mawasim. Jadi Nabi tak putus asa, tetap buat kerja Islam. Apa orang nak kata-katalah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk tempat saya ni kan, mana mengajar, belajar agama dari kecil, kau tahulah macam mana berat dia dakwah ni. Kan? Kita ni bawa, kita ngajar orang, kita pun dosa banyak juga. Kan? Nak betulkan masyarakat, kita pun tertunggang terbalik juga. Jadi beban juga ni. Wa fi mawsim min hadhihi mawasim, dalam musim beberapa tahun kemudian, kanat qabilatu Absin qad ba'at wa ishtara. Satu kabilah datang ke Mekah berjual beli, bernama kabilah Absin. Kalau ikut daripada Abbasah, ni makna Masam, kabilah Masam. Oh, semayang baik. Mungkin buku-buku orang tu masa-masa dah. Mana dia pun cakap, Nabi, habis. Oh, bengkek dia. Suma khaffat ila Mina li qada'i hajjiha. Kemudian mereka pergi ke Mina untuk menunaikan haji. Wa nazalat inda jamratil ula bi qurbi min al-masjid al-khayfi, dan mereka berkemah di jamrah yang pertama berhampiran dengan Masjidil Khayf pada hari ini. Fa aqbala 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqib naqatahu wa qad ardafa khalfahu hibbahu Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari pergi ke kemah, Nabi dah tahu, dah ingat dah. Ya, naik unta bertemankan anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, yang menemankan Nabi ketika Nabi berdakwah ke Taif. Temankan Nabi. Ni dah kemah ni kita dah pergi ke belum ni Zaid? Belum lagi ya Rasulullah, jom kita pergi kemah. Kemah dia dah pergi ke belum? Ni dah pergi dah, dia dah pergi. Tak apa, kita pergi kemah ni. Dia contoh macam tak ya. Macam kita buat cula lah, rumah dia dah pergi belum? Dia kena ada seorang membantu, jangan buat kerja seorang-seorang, bahaya. Tapi kalau dia tulis dekat rumah dia, kami keluarga, tak payahlah. Kami keluarga kapal layar, kita doakan semoga Allah selamatkan tu je. Kalau pergi itu memang orang kata panggil bahan cangkul. Makan tok lah. Wa kana Banu Absin qad sami'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinnahum lam yarahu ba'du. Kebetulan kabilah Abbas ini pernah dengar pasal Nabi, tapi diorang tak pernah jumpa Nabi. Waqafa alaihim wa nazala ilaihim. Nabi pun pergi kat kemah diorang, bercakap, bertemu dan cerita apa yang Nabi bawa. Wa akhadha yubashiruhum wa yunziruhum baina yaday azabin alim. Nabi menceritakan tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu lahum mahasin al-Islam. Nabi cerita tentang kecantikan Islam. Wa yatlu alaihim ma yatayassara lahu min ayatil Quran. Nabi baca di hadapan mereka ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat Quran ni tuan-tuan tak tunggu depan orang Islam ni nak baca, depan orang kafir pun boleh baca. Mana dah tahu dapat petunjuk. Macam yang kita buat masa sebelum pilihan raya tu kan, kita buat usrah dengan Cina-Cina apek. Mana apa nama denai alam tu buat sana. Ini denai alam. Ini denai alam. Ya, kat Meru kan. Alam Budiman. Alam Budiman. Alhamdulillah. Sorry. Alam Budiman. Sampai kat situ, Cina apek dulu. Luar pendek, baju pagoda. Apa kata? Ini usrah pun benda ni. Wujud apa yang tak tunggu sekali. Kalau apa yang tunggu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gelap hati aku. Duduk ni. Cerita pasal Islam. Cerita pasal itu ustaz, kenapa itu orang kata boleh ke kita berbangga sama kita punya bangsa masing-masing? Boleh ke? Kita kata Allah tak benarkan. Allah kata ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Cerita tu faham ke macam apa? Korang tak faham, dia nak kata kecil.
Kan? Kita pun tak faham pun. Jadi apa beza kita dengan Cina? Sama je. Cuma kita Islam je kat Leparak tu je. Jadi orang wajah harum haram tak faham. Kan? Tapi dia dah dengar, nak cerita. Dia seronok. Ini kerja-kerja ni Allah Ta'ala sajalah yang tolong kita. Kita buat ada yang bagi Allah Ta'ala. Nah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan kabilah ini. Wa idzakiru lahum khizlana Quraisy lahu. Dalam ini cerita bagaimana respon masyarakat Quraisy pada Nabi itu. Orang Quraisy hina aku, maki aku, tolonglah sama dengan aku, supportlah perjuangan ini, tolonglah. Dia pun tanya, kalau kita orang tolong, kalau kita orang support, dapat apa? Nabi kata, aku akan dapat syurga. Nabi tak pernah bagi tawaran lain kecuali tawaran syurga. Sebab tu orang berjuang Islam ni, kita mana ada bagi tawaran kan? Berjuang Islam, perjuangan yang amat payah. Tak ada orang nak pegang jawatan dalam perjuangan Islam. Semua nak kaya diri belakang. Pasal dia tidak pernah menjanjikan kekayaan, kemewahan. Ya? Kalau kau nak kaya, kau masuk satu lagi. Itu masyur. Kau boleh dapat tender, kau boleh dapat projek, kan? Kau boleh kumpul harta banyak-banyak. Tapi bila kau masuk perjuangan Islam, ada rezeki kau, ada. Namun nak gada-gada, nak tembel-tembel muka tu, tak. Mengajak penyakit lah. Hatta kalau orang tu minta calonkan saya jadi wali, awal-awal lagi kena reject. Awal-awal kena reject. Sebab orang yang minta jawatan, Nabi kata tak layak dibagi jawatan. Orang tu minta, jangan bagi. Yang tak minta tu kau bagi. Tapi dengan syarat orang tu layak lah, jangan ada belasah je kan. Maka Nabi janjikan, kalau kau tolong perjuangan ini, kau akan dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah janji Nabi yang boleh dakwah sampai akhir perjuangan syurga. Kita pun macam tu jugalah. Dah bila kita ikut perjuangan Nabi ni, mana boleh janji lain? Tak boleh. Kita hanya boleh kata, kalau awak tolong perjuangan Islam ini, Allah rezeki tu insya-Allah adalah rezeki kau. Tapi yang paling penting dapat syurga. Wa kana fil qaumi, dalam kabilah Absid ini ada seorang lelaki bernama Maisarah bin Masruq Al-Absi. Baru nak start cerita. Tadi tu baru intro. Faltafata ila qaumihi wa qala. Jadi Maisarah ni dengar Nabi ceramah. Oh itu. Oh macam tu. Faltafata ila qaumihi, lalu dia berpaling kepada kaumnya, dia kata apa? Ta'alau ya qaum, nubi hadha ar-rajula wa nansurahu. Wahai kaum aku, jom kita bersama dengan lelaki ni, kita support dia. Wallahi ma sami'tu qabla al-yawmi kalaman anwara min kalami aw a'dal. Demi Allah, aku tak pernah dengar perkataan secantik, sehebat seperti perkataan lelaki ini. Faltafata ilaihi rajulun min qaumihi faqala da'aka ya hadha ya Maisarah. Orang kabilah kata, oi, kau jangan mengakulah, kau jangan layanlah Mamat ni. Wallahi inna qawma rajul adra bihi minka. Orang Mekah lebih kenal dia ni daripada kau. Kau orang luar, kau tak. Kita ni orang luar, kita tak kenal siapa Muhammad ni. Tanta dia berlakon, tanta dia sandiwara, kau tak tahu. Kalau dia ni betul, kenapa orang Mekah tolak dia? Alamak, dia main ayat pula-pula. Falau kana fihi khairan lama nabathuhu. Kalau Muhammad ni kau betul, kenapa orang Mekah halau dia? Kenapa orang Mekah bunuh dia? Wa tarakuhu yaqtul nafsahu lil qaba'il. Orang Mekah biarkan dia seorang-seorang berdakwah. Balik-balik pun dengan anak angkat dia, gulu kilir angkat anak angkat. Yang lain mana? Malaya di fiha min man yadhahu. Lepas tu apa ramai kita dengar, dia pergi ke kemah ni, kabilah ni, seorang habuk tak ada cakap dia. Kau ni ikut orang macam ni. Kawan lain pula sambung, betul kata Datuk ni. Betul kau dengar lah. Ilaika anhu ya Maisarah. Kau jangan dengar cakap lelaki ni. Wallahi ma yarju bihi rajul illa qawmihi ila ada ilaihi bisharin ma yarju ila ahli hadzal mawsim. Demi Allah, itu orang dengar cerita. Ini dia cerita, bukan apa cakap, itu cerita. Demi Allah kami dengar cerita. Mana-mana lelaki yang ikut dia ni, kalau dia balik ke kaum dia dekat kampung, dia akan buat huru-hara dekat kampung. Masyarakat kampung akan huru-hara dengan sebab dia. Biasalah ni semua putusan doa punya kerja ni. Kan orang bawa Islam dia kata gini pecah belah masyarakat. Maisarah ni faqala Maisarah,
ahlifu lakum billahi, aku bersumpah kepada kamu dengan nama Allah, liyadhharanna amru hadzal rajul hatta yablugha kull mablaghin, satu hari nanti lelaki ini akan diberikan kemenangan dan akan sampai di seluruh ceruk negara Arab ni ajaran lelaki ini. Fastami'u ila nusi wa awuhu wansuruhu, dengarlah nasihat aku, tolonglah dia, supportlah dia. Tabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Maisarah wa aqbala alaihi wa tashabbatha bi. Nabi ni dia tengok Maisarah macam tu, suara Nabi, alhamdulillah, ada seorang aduh sedih, sedih. Korang pernah naik kopok tak? Pernah naik tak buku-buku baju-baju dekat pasar-pasar, kat kedai makan tu kan? Jual-jual gitu. Makcik bawa kopok sebeban ni. Daripada seorang kopok bawa daripada pagi sampai sampai malam. Orang beli satu bungkus kopok. Alhamdulillah ya Allah, laku kopok aku sebungkus. Kan seronok boleh buat belanja satu hari ni, kopok anak aku boleh buat belanja. Pergi sampai malam saya tutup je kopok. Alhamdulillah habis 3. Betul kan? Kadang-kadang orang niaga sebungkus je laku. Tak sedih pun, sedih. Ya Allah, apalah nasib aku hari ni, ya Allah, tak ada orang beli barang, sedih kan? Korang mana ada? Ni semua kan kaya belaka. Mana dari kopok, makan kopok ada lah. Aku tidak niaga, tapi kita cuba menjiwai orang tu kan, ni makan mahal, sedap-sedap. Makcik jual kopok, nak. Makcik datang jauh nak, daripada Sungai Burung ni kopok RM10 3. Minta maaf cik, duit tak ada. Duit tak ada, ni makan ikan patin kau tahu tak? Ikan patin masak tempoyak sekeping RM20, RM12 kau tahu? Oh, ikan patin masak tempoyak kau boleh makan. Kopok makcik ni sekeping, sebungkus kau tak boleh ke? Dia pun nak mampus. Apa kata makcik tu dalam hati, ya Allah, mahal dia makan. Kopok aku boleh tak boleh beli, ya Allah. Tantang didoakan kau. Keluar-keluar kereta, kau beli kereta kau, kita kena pecah. Padan ni. Aku bukan nak doakan pada, tidak. Cuba kau letakkan diri kau dekat orang macam ni. Apa perasaan kau? Sebab tu Nabi kata, irhamu man fil ardi, yarhamuka man fis sama. Kau sayang orang di bumi, yang di langit menyayangi kau juga. Tak begini. Tak apalah, makcik kopok kat rumah dah banyak. Memanglah dah banyak, bagi ke orang pula. Itu tak apa. Ada je alasan kalau tak nak beli. Lainlah memang sungguh kau tak ada duit, minta maaf dah makcik, saya datang kedai ni pun kawan saya belanja. Janganlah cakap aku belanja. Niaga budak-budak, yelah kadang budak-budak ikut alatkan kan. Kita tengah, yelah pakai kereta Porsche Cayenne, isi minyak full tank. Datang kopok bang, minta maaf, tak ada duit. Porsche Cayenne tak ada duit. Tayar Porsche Cayenne sebelah tu boleh sari hidup makcik ni 20 tahun, betul tak? Nak kabur je. Harga tayar sebelah Cayenne. Itulah maknanya tuan-tuan. Cuba kau bayang perasaan itu orang berniaga. Nabi ni buat kerja Islam, kerja betul. Allah nanti kau Muhammad bersuruh aku buat kerja. Kulu kilir pagi petang siang malam 24 jam kerja. Seorang aja. Alhamdulillah. Sedih pun ada, seronok pun ada. Macam kita kalau tengok Nabi berdakwah dekat Taif. Seminggu berdakwah dekat Taif. Yang temankan dia saya juga. Dakwah siang malam bagi petang. Orang maki, orang kutuk, orang hamba tu Nabi. Lepas tu bila keluar Taif, balik pula dengan batu kan, berdarah-darah pada Nabi SAW. Nabi lari, tebahnya hati Nabi, besarnya jiwa Nabi SAW. Lari-lari masuk dekat sebuah kebun. Nabi bersandar dekat kebun tu dengan badan letih, dengan luka, dengan dahaga, dengan lapar ni Sekali nampak tuan kebun, ya Allah, nampak tuan kebun tu pakai salib. Lah kebun ni orang kafir punya. Sedih Nabi. Nabi ni lari pada kampung kafir, masuk kebun kafir. Akhirnya Nabi kata, Allahumma ashku ilaika dhanfa quwwati. Ya Allah, aku mengadu pada kau lemahnya, wa qillata hilati, betapa sedikitnya usaha aku, wa hawani 'alan nas, betapa hinanya aku pada pandangan manusia.
Pergi sini tak kena, pergi sini tak kena. Ilaman ya Rabb, kepada siapa kau nak serahkan aku? Ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang jauh yang menghalau aku. Au ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang nak menguasai aku. Nabi doa-doa. Akhir Nabi kata apa? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau tak kerana aku takut kemurkaan kau, aku takkan buat kerja Islam. Tapi kerana ini arahan kau ya Allah, aku tetap buat. Lepas Nabi doa, ditarikan Allah, tuan kebun ni rasa simpati dengan Nabi. Dengan izin Allah, lembut hati waktu itu. Dia pun panggil dia punya pekerja kebun dia, boy kami boy, kau ambil anggur ni bagi dekat Muhammad orang tu. Setiap pula aku tengok, dah lah kena baling, dah lah kena batu, bagilah kena. Budak ni pun bawa anggur tu depan Nabi kan. Nabi ambil anggur tu, Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Budak, kita kata macam Bangla lah kan. Bukan nama ini Bangla kan? Bangla kebun ni lah kan. Dia dengar Nabi baca Bismillah, dia kata, Mazal Quran, Tuan baca apa ni? Saya tak pernah dengar Tuan. Orang sini baca perkataan yang Tuan baca. Nabi pun bila budak tu tanya, Nabi pun seronok ada respon. Nabi kata, Mas bukan, nama awak siapa? Adas. Min ayyi qaryatin, kamu daripada kampung mana? Ninawai. Naam, Ninawai. Nabi kata, Ninawai qaryatu Yunus bin Matta. Itu kan kampung Nabi Yunus bin Matta. Budak itu beranjak, Tuan tahu itu kampung Nabi Yunus? Ya, saya tahu. Semua orang dekat kawasan ni semua tak tahu saya ni daripada kampung Ninawai ke Tanjung Karang ke Tawanan ke. Tuan tak tahu. Lepas tu dia pun tak tahu dalam kampung saya ni ada Nabi nama Yunus. Macam mana Tuan boleh tahu? Nabi kata, huwa akhi, dia saudara aku. Ada Nabi Yunus, huwa Nabi. Dia Nabi dan aku pun Nabi. Diringkaskan cerita, budak Bangla jaga kebun masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau tengok, berdakwah seminggu dengan masyarakat yang hebat-hebat dekat Bandar ni, pokok kat badak belaka, ibu seorang. Allah, apalah kalau kita apalah balik muda. Jangan. Nabi kata apa? La ayah dia Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau ada seorang aja berubah dengan sebab dakwah yang kau buat, dengan izin Allah berubah dia, itu lagi bagus daripada kau dihadiahkan seekor unta merah. Jangan berasa benda tu kecil. Dia beriman tu, kau ada hadiah pahala. Nanti kalau dia kahwin, dia didik isteri dia, dia didik anak-anak dia, masyarakat dia, macam apa? Dia ke MLM lah sekali cerita je. Label kan banyak gitu. Up level, down level, tak faham pun lagi, aku tak kerti. Kan? Maka Nabi SAW melalui benda macam tu. Tapi kita, jiwa kita lemah bang, tak mampu. Kita kalau ceramah, datang jauh-jauh, yang datang ceramah 10 orang. 10 orang tu pula RTM. Rehat, tunggu, rehat, tunggu mati. Kan, macam faham, macam tak faham. Kejap-kejap ceramah, tengok jam. Kejap-kejap ceramah, tengok jam. Macam aku berhenti je. Kita pun sekian. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, jauhlah kita. Mujur ada cerita Nabi ni, mujur. Kalau tak ada cerita Nabi ni, aku rasa aku tak buat kerja Islam tantang. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ikut minat saya ni tuan-tuan, aku ni minat menyanyi dan melukis. Itu minat aku. Aku suka menyanyi, aku suka draw. Tapi segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah awal dan akhir yang memurahkan saya buat kerja-kerja macam ni. Lala seorang aja. Siapa nama? Maisarah. Qala laku Maisarah, wallahi ma sami'tu qabla hadha al-yawm kalaman ahsana min kalamik. Maisarah kata, Muhammad, demi Allah, aku tak pernah dengar perkataan sebaik perkataan kau. Wala nu'idu ila amrin a'dala min amrika, dan tidak ada perkara yang lebih baik yang kau ajak kecuali apa yang kau cakap kepada kami pada hari ini. Walakinna qaumi yukhalifuna kama ra'ait, tapi malamnya kaum aku semua tak ngam lagi. Semua tak setuju. Wa inna ma rajul bi qaumihi. Nak kata macam mana?
Begitulah dia kata orang kampung ni dia takkan dengar cakap kecuali dengar cakap ketua dia. Anda ingat baru ni ada ceramah dekat Area Banting lah, satu masjid. Tak nak sebut mana-mana masjid atas sebab-sebab keselamatan. Jadi awal-awal lagi sebelum ceramah, JK jumpa anak, dia kata, Ustaz, nak maklumkan sikit lah, masjid ni Ustaz, saluran 1, saluran 2 kita kalah belaka. Maknanya faham-faham lah tu. Kalau saluran 1, saluran 2 kalah, memang berat landang lah, dia kata. Aku pun tak apalah, alang-alang dah datang. Tawakal Allah. Aku ni pun satu jenis badan, betul tak? Jadi bukan aja, oh kalah tak nak berubah Aku pun ayun dah berdegar. Tapi okeylah, respon okeylah. Habis ceramah, ada seorang pakcik tua. Ustaz, ceramah malam ni bila nak masuk YouTube? Oh, terror. Oh, boleh tahan. Biasa dengar ceramah saya biasa ikut ceramah Ustaz ngajar tafsir kan. Alamak, alhamdulillah kan. Maknanya ramai-ramai tu ada seorang cakap macam tu. Kita pun rasa lega, ya Allah, jauh-jauh aku datang ni ada. Alhamdulillah. Sebab tu yang tukang rakam ni besar pahala dia besok. Elok berapa dia? Orang yang boleh buat bid'ah YouTube ceramah ni Ustaz Azhari juga kan. Dia lah boleh buat bid'ah berceramah kat YouTube ni. Dengan sebab dia buat tu ramai orang ikut, besar pahala dia. Kalau tak orang tak kenal, orang tahu YouTube ni buat maksiat, tengok lagu apa kadang kan. Dia ambil. Lepas tu yang apa sekolah sebab misteri tu kan. Sayang dia cogi dulu. Lepas tu kan. Itu orang tahu YouTube. Tapi sekarang YouTube bertag ceramah, bersepak keluar ceramah, nak hapus semua je. Itu medan dakwah yang Rasul Allah kata wajib kita gunakan Kuala Lumpur untuk berdakwah. Tapi janganlah petang-petang buat live malam ni Kuala Lumpur tak pergi surau. Dengar yang rumah tu. Duduk kat depan komputer duduk mengajar. Sambil-sambil menghadap dengan berjamaah, bercerita darah. Pasti seorang. Okay, tak usah ceramah. Close back now tu. Bukan tak boleh kan. Tapi kuranglah pahala. Sebab pahala berwajib ilmu lain. Innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilmi ridha bima yasna. Malaikat turun, duduk, letakkan sayapnya kepada orang-orang yang belajar, redha apa yang kita buat. Kalau kau duduk rumah seorang-seorang, apa barang bro. Ya. Tapi tak pula, jangan belajar pula. Amalan pun ada duduk. Besar dia. Sabar je dia lagu. Jadi alhamdulillah, ramai-ramai orang tu ada pakcik tua tu kata, Ustaz, jangan lupa saya masuk kat YouTube. Alhamdulillah. Itu memang confirm saluran 1 tu. Tapi pesen saluran 1 yang tak tersumbat saluran dia. Mana boleh buat air masalah. Yang masalah yang sumbat ni kita tak ada kata apa lah kan. Kita pun tak tahu kita ni pun kesudahan kita macam mana. Doakan je lah yang terbaik insya-Allah. Amin. Takdir Allah Subhanahu wa taala, Nabi dapat seorang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditakdirkan Allah inqadha ala liqa'i dhalika rahat min bani Abs ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 aman atau nahwan min 20 aman. Nabi pun ucap terima kasih sebab ada seorang dah beriman. Nabi kata insya-Allah panjang umur murah rezeki kita bertemu lain kali. Maka Nabi pun teruskan berdakwah tahun demi tahun, pejam jadi sehinggalah Allah memberikan kemenangan kepada Nabi di Makkah Al-Mukarramah lebih kurang 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian futihat lahu Makkah wa danat Quraisy li hukmihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menguasai kota Makkah. وطفقت أفواج العرب التي لم تسلم بعد تفد عليه من كل مكان. Berbondong-bondong ramai masyarakat Arab datang ke Mekah masuk Islam, jama'atan isra jama'atin lituslima baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam, untuk beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat kerja Islam macam tu, mula tak ada orang, lama-lama ramai alhamdulillah kan. Macam tu lah.
kalau ingat tahun-tahun 80-an masa kita budak dulu kan. Aku ingatlah masa budak dulu. Orang yang berjuang Islam ni memang sikit lah. Pakai motor kapcai, pakai serban kan. Kalau kita nampak orang pakai serban naik kereta, kita bangga. Pakai kereta orang pakai serban tu. Bangga saya serius aku cakap. Aku ingat lagi benda tu. Seronok sangat nampak orang pakai serban naik motor. Seronok sangat nampak orang pakai kopiah naik kereta. Masa ni orang pakai kopiah ni banyak duit, ada kereta kan. Sekali kereta tu bertikai traffic light, mati kan. Bila mati ramai-ramai tolak. Pokoknya kereta bubur 1, 2, 3 tolak. Nak bawa sikit juga. Tu dulu kan. Sekolah agama ceruk-ceruk dekat hutan, kampung kan. Masuk-masuk kalau aku ingat sekolah tahun 82 dulu, jalan nak masuk ke sekolah pondok tu, jalan tu hanya layak dilalui oleh basikal ataupun motor. Kita tak boleh lalu. Siapa tahu benda yang sama kita Tarzan. Kan. Hutan dan dalam kampung kan. Anybody itulah sekolah bodoh dulu kan. Makan tak duduk, muka selembet sedikit dulu kampung. Sekarang kalau agama tengah KL, tengah Shah Alam, Seksyen 13, Dekayangan lagi. Kau jangan main standard tu. Sekarang Alhamdulillah, ini semua keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kalau kuliah maghrib tak ramai orang. Adalah dan kau ketika kita tunggu ya sampai mati dulu ya. Mungkin kau mati dulu. Macam tu dulu. Sekarang Alhamdulillah Allah Ta'ala buka pintu hati kita, reti, faham, nak masuk, nak dengar, nak dapat ilmu kan. Ada peredaran tu Nabi kata Islam macam roda tau. Dia berfungsi kadang ke atas, kadang tengah, kadang bawah. Nabi kata inna rahal islami dahiratun. Roda Islam ni sentiasa berpusing. Faduru ma'aha haitsu darat. Maka hendaklah kau berpusing dengan putaran Islam ni. Islam dekat atas, kau ada Islam. Islam dekat tengah, kau ada Islam. Islam di bawah, mana Islam ditindas, ditinggal. Pegang Islam. Nabi kata jangan tinggal Islam. Itulah. Jangan kita ni time menang, orang mengaku belaka. Ada lama dah ustaz sokong Islam ni. Macam aku tak kenal ke kau. Lepas tu bila Islam kalah, lambat menang. Betul macam tu. Pejam macam ni, sabar, doa, buat kerja, berjuang jihad. Akhirnya Allah berikan kemenangan di Makkah pada tahun 8 Hijriah. 3 tahun dekat Mekah bertemu dengan Maisarah. Pejam macam ni Nabi dekat Mekah betul 13 tahun kan. 13 tahun dekat Mekah, 10 tahun dekat Madinah, 23 tahun. Lebih kurang lah yelah, hampir 20 tahun Nabi tak jumpa dengan Maisarah ni. 20 tahun. Sekali tu je Nabi jumpa. Masa mula-mula 20 tahun yang lampau. Hadir Allah ketika sebelum Nabi melakukan ibadat Haji Wada, haji terakhir Nabi SAW. Dalam ribuan manusia yang datang beriman dengan Nabi, berbaiat dengan Nabi, tiba-tiba di celah-celah orang ramai muncul seorang lelaki. Falamma masula baina yadayhi wa syahadat al-haq. Dia muncul depan Nabi, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala, lalu lelaki dia berkata, "A'raftani ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ingat lagi tak saya ni? Ingat lagi tak saya?" Nabi tengok. Na'am. Sahibu zalikal mawqif bil qurbi min al-khayfi fi Mina. Ya, aku kenal. Kaulah satu-satunya orang yang beriman pada aku pada malam aku berdakwah dekat kabilah kau di Mina. Betul ke tak betul? Masyarakat kata, wallahi ya Rasulullah, akulah orang yang pun dipeluk di Nabi lagi. 20 tahun lama Nabi kenal lagi buka tu, kenal sekali je. Kita jangan 20 tahun baru 2 hari pun. Macam kenampak bukan. Tak apa dah sih. Aduh, anak minta maaf lah, jangan makan semut banyak lah, tak nak duduk dah sini. Aku kalau buat rumah ni minta maaf, kau jangan bahasa hati dah dengan aku. Kan, kadang-kadang kita tak kenal. Ustaz, jangan kerja Ustaz. Okey. Dah tak kenal pun. Kadang-kadang kawan sekolah tak kenal.
Kalau kawan yang rapat-rapat, macam budak ni, Mamat dia depan aku. Ni member sekolah aku, member sekolah pondok ni, main badminton sekali. Memang kenal lah muka dia, masa aku kasi smash dia dulu. Tapi kadang-kadang kawan sekolah juga, lama untuk tengok. Kau ni lupa dah kawan. Tak kata macam ni, memang lupa sungguh. Janganlah ubut kita pula. Kita suka ubut pula. Kau memanglah lupa tahu mana kawan. Ya. Tapi Nabi SAW memang tak lupa. Nabi kenal Khadijah kan, isteri Nabi tu kan. Nabi kenal siapa kawan Khadijah. Ada satu cerita, ada makcik tua ni datang jumpa Nabi. Aisyah pun ada. Nabi pun sembah dengan makcik ni. Aisyah ni kan kuat jealous, radhiyallahu ta'ala anha. Betul. Kau sembah dengan siapa tadi tu? Makcik mana? Nabi kata tu kan kawan Khadijah, kawan lama dia kan. Nabi ada sebut tahu, ada dalam tasawuf riwayat tu bermaksud kita kenal orang lama ni separuh pada iman. Maknanya kau ingat orang lama-lama ni separuh pada keimanan. Mana benda tu benda baik. Mana kau tak mudah lupa lah. Macam ini lagi 20 tahun. 20 tahun tak pernah tengok muka sekali tu, melekat terus. Bukan Nabi lepas pada tu Nabi pernah WhatsApp dengan dia ke, benda kan, Facebook ke. Tak. Faqala Maisarah, wallahi ya Rasulullah, ma ziltu mundu anakhta rahilataka fi dhalika al-makan harisan ala tibarika. Yang Maisarah ni pula kan, kau bayang 20 tahun tak jumpa Nabi. Apa cerita dia? Siapa yang didik dia? Siapa bimbing dia? Dia seorang-seorang aja. Duk usaha nak cari Nabi, duk kenal saat-saat jumpa dengan Nabi macam mana lah. Dia seorang aja share. Dia kata sejak pada hari itu ya Rasulullah, aku ni berikhtiar macam mana nak jumpa kau, nak cari, nak beriman dengan kau, tapi tak ada orang nak bimbing aku. Tapi Allah Ta'ala takdirkan umur dia panjang, akhir jumpa juga dengan Nabi. Kau tengok ni rezeki ya. Ada nak cerita lah. Ada satu cerita tau. Tapi harap-harap cerita ni, tuan cerita ni tak dengar apa yang saya cerita tau. Pasal cerita ni sedih sebenarnya. Beberapa tahun dulu, dekat sekolah untuk saya lagi kemampuan dia, ada seorang pakcik dia datang. Dia tengok ada mengajar kat sekolah pondok tu lah, mengajar lama dia pagi. Lepas tu dia kata, Ustaz kenal tak saya? Waktu yang lemah. Tak ingat tak pakcik. Saya takkan tak kenal Ustaz. Cuba tengok foto. Kenal lah. Memang aku tak kenal sekolah. Ustaz ingat tak? Masa Ustaz belajar dekat sini dulu, ada 3 orang budak di Shah Alam. Sebutlah nama budak tu, saya tak nak sebut nama budak ni atas sebab-sebab keselamatan juga. Ya? Ingat tak? Dia duduk pondok sekali dengan Ustaz. Lah apa tak ingat? Dia member aku tu. Saya bapaknya lah. Lah haji bapaknya. Malu aku. Baru ingat lah ni bapaknya. Anak dia ni kecil-kecil belaka sekolah pondok dengan saya, duduk pondok sekali. Tapi Ustaz, saya sedih Ustaz. Saya sedih tengok Ustaz berjaya. Tapi anak-anak saya tak jadi pula macam. Sudah. Anak memang kenal sangat budak tingguan ni, memang kamceng gila lah. Kau kenal saya kan budak tu, kau sebut nama je. Kalau sebut memang betul kajat dulu lah. Sudah syalam. Kadang-kadang bercerita, dia macam berat nak cerita tau. Dia kata yang nombor 2 tu terlibat dalam perombakan bersenjata. Sedih dia. Mati dia tengok. Innalillahi. Semoga Allah ampunkan insya-Allah. Yang ketiga tu berepit mati. 3 jam dulu. Yang dulu buat apa ni? Driver lori. Anda cuba call yang nombor 1 ni. Bila call dia dengar suara kita, dia macam malu nak sembang. Dia tak angkat. Dia cakap dia kan. Jadi sedih tengok cerita. Padahal kawan sekali belajar. Nak tengok yang ni semua kerja Allah berlaku. Harap-harap. Tapi kadang pada kata apalah salah saya. Sebab tu kita mak bapak ni, kalau Allah uji kita kena ingat ada orang lebih teruk dari ujian. Dia hantar belakang anak-anak kaji berapa, tapi takdir Allah tak jadi. Bukan salah dia dah.
uji. Nabi Nuh Allah uji. Nabi, Rasul, berdakwah beratus tahun. Anak sendiri masuk neraka. Dia kata apa? Aku tidak kata kawan aku masuk neraka. Jangan macam tu. Ni nak kabur, ni tuduh Allah, penjemahan. Ni tuan-tuan, bila aku baca cerita ni, tidak baca. Kadang-kadang ikut kuliah dekat Shah Alam. Kalau jumpa dia, kan? Sembang, tanya berkabur. Dia buat kita ni, anak ni macam pengubat hati dia lah. Pasal dia kan, anak ni memang kawan dari kecil lagi baik kan. Kerja Allah Ta'ala berkata, semoga Allah merahmati kawan-kawan saya yang akan berikan, insyaAllah. Amin. Jadi Maisarah dia kata, wa aballahu illa ma tara min ta'khiri Islam. Ya Rasulullah, Allah mentakdirkan saya orang paling lewat masuk Islam 20 tahun kemudian, kan? Maknanya dah Islam lah, tapi secara tak rasmi, secara rasmi di hadapan Nabi. Allah panjangkan umur dia, baru panjangkan umur dia. 20 tahun kemudian dia pun masuk Islam. Wa qad halaka 'amatu nafar alladhina kanu ma'i fi dhalika al-yawm fa aina hum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, yang lain-lain yang kabilah yang aku jumpa tu, yang lawan, yang kata macam-macam Nabi tu kan, diorang semua dah mati. Sekarang mereka di mana ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Kullu man halaka minhum ala ghairi dinil Islam fa huwa finnar. Semua yang ada pada malam tu, yang mati dalam keadaan tidak beriman dengan aku, kesemuanya masuk neraka. Fa baka Maisarah, menangis Maisarah. Sebab apa? Allah pilih dia. Lalu dia berkata, alhamdulillahillazi anqadhani bika minan nar ya Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang menyebabkan dengan sebab kau aku terselamat daripada api neraka. Nangis dia. Siapa sangka kan, dalam ramai-ramai itu dia beriman secara tak rasmi, panjang umurnya, dan beriman dengan Nabi SAW. Ini antara contoh. Kalau kita baca yang dekat Mekah tu, yang memang hardcore lawan Nabi, Hakim bin Hizam, Suhail bin Amr. Ini ayat dia 3 line double line berdengkur lawan Nabi istiqamah. Anak-anak masuk Islam, bapak kafir. Kau masuklah Islam, kau siap kau. Bapak dia berdengkur hardcore kafir. Tapi Allah Ta'ala, subhanallah, sekali puji bagi Allah. Waktu kita ni tuan-tuan, banyak istighfar pada Allah, minta tolong pada Allah supaya Allah tetapkan hati kita dalam iman dan Islam, insya-Allah. Amin. Minta sungguh dia ni. Takdir Allah. Suhail bin Amr ni, yang samsing ni, pada tahun 8 Hijrah, Allah buka pintu hati dia masuk Islam. Padahal dia ni antara 10 panglima Quraisy yang masuk perang Badar lawan Nabi. Matilah 2 orang hidup, Suhail dengan Hakim. Dua-dua ni panjang umur, nak pencet orang kata umur tu dah 70 lebih, baru masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia punya menangis. Dia kata, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau panjangkan umur aku, kalau tak masuk neraka lah. Dia kata apa? Dia Nabi cukur rambut kan, dalam peristiwa Hajatul Wida ni. Abu Bakar berhati je Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni masa dekat Mekah, kerja dia kutuk Nabi kerja. Masa Nabi cukur rambut, dia tadak rambut Nabi. Tadak. Dia ambil rambut Nabi, dia cium. Dia kata, wanginya rambut kau ya Rasulullah, sayangnya aku pada kau ya Rasulullah. Abu Bakar kata, pilih balik, ubah rambut. Dulu masa dekat Mekah, tak ada harapan ni. Saluran satu suku. Tapi sekarang berubah suku dia. Bodoh Abu Bakar. Ini semua petunjuk Allah yang amat mahal, yang amat berharga. Harap-harap saya, abang-abang, kakak-kakak semua, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Amin. Insya-Allah pada semua rezeki bersambung lagi cerita ni pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو كريم جواد حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير. الله